sebenarnya selalu diperkatakan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan pada pagi ini kita dapat satu pencerahan sebenarnya bagaimana kepahaman yang sepatutnya lah. Iaitu kita selalu dengar ada setengah orang bercakap semua agama itu sama. Sebenarnya salah. Jadi kita sebagai seorang Islam dan beriman, sebenarnya tak boleh cakap perkataan tu. Bimbang boleh jatuh syirik. Tapi selalulah kita dengar kadang-kadang dalam ucapan orang yang cakap pun kadang-kadang ada kedudukan, lagilah mengelirukan. Bukan saja kanak-kanak keliru, kadang-kadang orang dewasa pun keliru. Dan kita ulang cakap tu, kata semua agama sama. Dan selalu dibawa ujah macam ni lah. Dia kata semua agama menyuruh kebaikan, tidak ada agama yang tak menyuruh kebaikan. Jadi kita nak betulkan kefahaman tu. Sebenarnya agama di sisi Allah satu je, Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang lain bukan. Jadi bagaimana dengan kawan-kawan kita yang bukan Islam? Tugas kita menyampaikan bahawa agama di sisi Allah itu hanya Islam sajalah. Tanpa perlu menghina mereka. Tapi kita sendiri perlu jelas sebelum kita nak bercakap kepada mereka lah. Mana mungkin agama Islam sama dengan agama-agama yang lain? Misalnya, perkara pokok dalam agama ialah tentang siapa itu Tuhan kita. Siapa itu Tuhan kita. Jadi bila kita minta kawan-kawan kita yang bukan Islam terang siapa Tuhan yang mereka sembah, kita dengar pun dah lain. Sebab ada yang kata ada anak Tuhan, ada bapa Tuhan, ada yang kata bukan berpuluh beratus Tuhan lah. Jadi sedangkan dalam Islam Tuhan itu satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dan kemudian kita belajar, itu yang penting, kita belajar tauhid pendekatan yang sifat 20 tu. Walaupun ada pihak dalam kalangan umat Islam kata itu bukan caranya, tapi ulama ahli sunnah wal jemaah khususnya di Nusantara ni dah lama dah berpegang bahawa pendekatan nak kenal Tuhan mesti belajar sifat 20 tu. Dia sebut sifat 20, tapi Allah tu maha sempurna, maha sempurna. Tapi cukuplah belajar sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang harus tu, insya-Allah kita kenal siapa Tuhan kita. Jadi tuan-tuan, lepas ni kita harap kita tak sampai tersebut agama itu sama, tak sama. Tu bab Tuhan. Bab cara hidup, hanya agama yang benar saja dapat memandu kita bagaimana nak mengurus kehidupan kita ni daripada A sampai Z, daripada celik mata sampai pejam, daripada kita kecil, bukan kecil lagi, daripada kita dalam rahim sampai kita mati. Itu baru betul agama yang benar. Tapi kalau dia kata ini agama tapi dia tak dapat memberi panduan kehidupan di dunia ni daripada A sampai Z, itu bukan agama. Ada ke selain daripada Islam yang boleh menerangkan tentang bagaimana nak urus kehidupan ni daripada A dan Z? Nak kentut bagaimana pun Islam ajar. Betul tak dia? Jangan main lepas je, nanti haram. Kentut tu masalah harus saja. Tapi bagaimana kita melepaskan kentut kita tu, salah cara dia jadi haram. Tapi kalau kita tahan kentut itu sampai mudarat,
apa dia jadi haram juga. Cantik Islam tu. Bahkan kalau kita tahu kita tak kentut ni boleh sakit, wajib kentut. Tapi nak kentut kalau ada depan muka orang, haram. Pergilah cek tempat. Tempat yang kalau kentut itu ni kuat baunya, jauh sikit. Jauh sikit. Jangan bukan depan muka orang, tapi sebelah je. Tapi kentut kita ni, orang Melaka kata melantung baunya. Jadi haram. Cantik Islam. Macam mana nak menguap pun Islam ajar. Jangan menguap, buka mulut macam singa. Dah lah tak usuk gigi pagi tu. Kata kita dalam sembahyang, kadang-kadang kita mengantuk, menguap. Angkatlah tangan, tutup, tak batal pun sembahyang. Kita dah tahulah, terlintas. Patut khusyuk kita ni, khusyuk kita kejap datang, kejap pergi kan. Angkatlah tangan sekejap. Nanti bagaimana nak menguruskan keinginan seksual kita? Islam atur. Allah, semua orang secara fitrah ada keinginan seksual. Islam atur. Islam atur. Keinginan seksual kita tu kadang datang juga melalui diterjemahkan melalui apa yang kita nak lihat tu. Teringin dari segi seksual nak lihat wanita-wanita yang cantik. Jangan jangan diikutkan. Teringin dari segi seksual nak dengar cerita-cerita tentang seks yang boleh merangsang. Jangan. Mana ada agama selain daripada Islam yang mengatur. Nak kahwin macam mana, ya Allah. Nak urus maja ni, hari ni sahabat kita ada main. Nak urus maja perkahwinan pun diatur. Nak bergarak ke tak bergarak, nak bersanding ke tak bersanding. Kalau nak bersanding macam mana cara dia, kalau nak bergarak macam mana cara dia. Cantik. Kita nak pakai baju macam mana, nak ikut fashion macam mana, semua diatur oleh Islam. Jadi lain-lain agama selain Islam tak dapat nak buktikan bahawa jadi bukan nak bahawa ada satu arahan yang jelas daripada A sampai Z macam mana nak hidup di dunia. Dan agama yang benar tu dia mesti boleh bimbing kita bagaimana nak hidup selepas di dunia ni. Betul tak tu? Selepas di dunia ni. Cerita selepas di dunia ni jelas sejelas-jelasnya dalam Islam. Iaitu alam barzah. Bukan alam barzah lagi, bagaimana peristiwa nak menghadapi sakaratul maut tu. Doktor-doktor perubatan dia boleh ceritalah bila orang nak mati, dari segi oksigen pun mula berkurangan kan semua. Tapi Islam lebih detail daripada itu. Yang doktor perubatan tak boleh nak terang. Bila kita nak meninggal, apa berlaku? Apa kita nampak, Pak Din? Macam-macam kita akan nampak, Pak Din. Yang orang sebelah ada isteri kat sebelah, ada suami sebelah, tak nampak. Cuma dia nampak kita dah tercungap-cungap je. Yang doktor perubatan cerita, kalau macam tu dah nak meninggal tu. Tapi Islam boleh beritahu dengan sejelas-jelasnya. Sebenarnya apa yang kita sedang alami. Na'udzubillah. Janganlah kita nampak benda-benda yang sampai boleh memesongkan iman kita ketika itu. Bahkan diberitahu bagaimana kita hidup selepas kita mati itu pun dah digambarkan. Itu yang orang yang beriman tenang dia. Tapi orang yang tak beriman ni, tapi dikelirukan kita lagi. Bila dalam TV tak semayang, mati tenang je. Sebab cakap saya nak mati dah. Tidak ada, tidak kan? Bagaimana kita dalam alam barzah, Islam dapat ceritakan. Kita ni agama lain dapat diceritakan. Lepas mati duduk dalam kubur tu macam mana? Tak dapat. Cuma dia reka-reka lah. Dia bekalkan dengan duit lah, dia bekal dengan macam-macam. Itu saya pergi satu kedai, saya tengok dia tengah buat benda kan. Saya kata nak buat apa ni? Dia pun tak boleh jawab. Lepas tu ada seorang tu, dia Google seagama dengan yang tukang membuat tu. Dia kata ada satu perayaan. Saya tak mau sebut perayaan tu. Lepas tu ni duit, nak bekalkan duit kepada yang dah mati je. Kita bukan bekal duit, Pak Aziz, bekal duit. Boleh cari duit yang kita himpun sekarang tu,
Jadikan bekal di alam barzah. Sedekah kat orang banyak-banyak. Sedekah. Terutama sedekah pada ahli keluarga kita, isteri kita, anak kita, jangan kerekut lah. Jangan kerekut. Nanti asyik bagi duit dia habis, insya-Allah bertambah. Kita tak pernah miskin lah kat dunia ni. Yang kita takut kita miskin di akhirat. Dunia ni tuan-tuan kita takkan pernah miskin. Pasal apa? Pasal Allah dah janji dah, selagi kita hidup di dunia ni, betul kan? Ada rezeki kita. Kita takkan pernah miskin di dunia ni. Cuma kita rasa kita miskin tu sebab mainan nafsu. Sebab kita nak lebih. Kita dah cukup. Baju yang ada kat rumah cukup tak? Balik. Cukup dah. Berapa banyak ada kat rumah tu. Yang kalau kita tukar tiap-tiap hari pun okey lagi. Cukup lah 7 pasang. Banyak tu 7 pasang. 2 pasang pun cukup dah. Hari ni pakai baju ni, esok pakai baju lain, baju ni basuh. Hari ketiga pakai ni. 2 pasang cukup dah. Kalau 1 pasang tu saya tak sanggup juga. Basuh tu nak keluar rumah dah tak boleh, duduk belengging kan. Tapi ada 2 pasang cukup lah. Tapi sahabat pernah ada 1 pasang ni berkongsi dengan isteri dia, betul. Kan ada kisah sahabat tu, lepas solat subuh je dia balik. Sampai Rasulullah tanya, apa pasal kan? Akhirnya tahu bahawa dia tak ada pakaian lain. Dia kena balik cepat pasal isteri dia nak guna pula untuk solat. Tapi saya tak ingat nama sahabat. Tapi kita cukuplah 2 pasang. Kurang-kurang kita mati besok, ada cerita apa? Ada hisap dekat padang mahsyar besok. Bila time nak hisap pakaian, cukup kita 2 je. Aziz, dulu ada 1 seluar warna hitam, 1 seluar warna putih. Guna tak seluar ni untuk pergi ke suar? Guna tak seluar ni untuk guna? Tapi bayangkan kita ada 100 pasang. Setiap pasang tu kena tanya. Underwear, ada banyak underwear, krokodil lain, polo lain. Rupa polo lama dah tak pakai sebab kita suka yang krokodil. Tapi pergi beli buat apa? Cantik. Cuma dia ajar macam mana kita akan hidup di alam barzah, diberitahu macam mana besok dibangkit. Detail sedetail-detail ni. Sampai nanti bagaimana selepas padang mahsyar tu nak titis sirat, siapa yang boleh lari, siapa yang boleh jalan, siapa yang boleh mengangkat, siapa yang macam kilat. Jadi mana mungkin kita bersetuju kata agama itu sama? Betul? Tak sama. Dan bukan saja tak sama, agama di sisi Allah tu hanya Islam. Jadi lepas ni kalau ada orang cakap tu, kalau kita ada ruang, kita jumpa dia dulu. Babe, salah babe cakap tu kan. Baik syahadah balik takut jatuh syirik gitu. Bab mati. Bagaimana nak urus kematian? Saya ada tengok dalam video tu, ya Allah. Alhamdulillah kita ni Islam, beriman. Kalau kita mati pun jenazah kita diurus dengan penuh kasih sayang. Betul? Orang yang mandi tu walaupun bukan ahli keluarga kita, katalah saya meninggal, imam mandi, saya yakin dia tak ada gonyo saya. Dulu masa hidup ke main action pengusi tak ada, dia akan tertib. Nak tengok aurat pun tak tengok, betul? Duduk apa macam mana? Mandi ada kain, imam seluk kan. Itu pun dengan kasih sayang. Saya tengok ada satu video tu teruk dalam mati kan. Macam tu cara dia urus. Kita daripada bila habis nyawa tu, dan bukan belum habis lagi, belum masa nyawa nak habis tu, orang yang duduk tepi kita tu semua tenang ni. Sebab Islam ajar jangan doa, tenang. Tenang, sampaikan kalimah la ilaha illallah. Kalau ada yang nak nangis, ada yang tolak kan. Hang tak boleh kontrol nangis, duduk jauh. Lepas dah habis tu apa orang buat kat kita? Orang tutupkan mata kita kan, kalau mata tu masih terbuka lagi, orang tutupkan mulut kita supaya bila ada orang datang ziarah tak ada aib pada mayat kan. Ahli keluarga kita akan cuci, cek ada tak najis, cuci semua. Sebelum mandi tu dah cuci dah najis, itu ikat, letak siap
okey, letak minyak wangi lah kan, walaupun belum mandi lagi. Sampailah mandi, sampai nak masuk dalam liang lahat tu, kawan-kawan masuk kan, anak-anak masuk nak letak tu pun semua dengan lemah lembut dan kasih sayang. Sampailah kita dah tak ada di dunia ni pun, kawan-kawan bila teringat kita, hadiah ke Fatihah, hadiah, semua diatur. Jadi mana mungkin kita kata semua agama sama? Agama yang betul hanya Islam saja, sebab banyak bukti. Sebab kehidupan kita bukan di dunia saja, ada kehidupan lagi. Ada orang tak tahu tentang kehidupan akhirat ni, sedangkan pengetahuan tentang kehidupan akhirat ni sangat penting dan hanya Islam saja dapat beritahu. Mesti ada kehidupan akhirat. Mana mungkin tak ada kehidupan akhirat? Kalau tak ada kehidupan akhirat, dunia ni buatlah apa saja ikut suka kita. Apa nak takut? Mati jadi abu, mati jadi tanah. Tapi Islam beritahu, jangan. Kau mati, nyawa kau dah tak ada lagi, tapi ada kehidupan lagi, kehidupan alam barzah, kehidupan alam akhirat di mahsyar dan sebagainya. Jadi kita dengan kefahaman dan keyakinan, ada kehidupan lagi selepas ni, maka hidup kita lebih teratur lah. Kalau tak ada kepercayaan kehidupan akhirat, buat apa saja kan, buatlah saja. Pergi ngompak kan, pergi ngompak, selamat, kaya raya, duit, orang Kelantan kata melana. Tapi kenapa kita tak ngompak? Kita bukan nak mengompak, Pak Din. Kadang-kadang duit jatuh RM1 tu kita, nak ambil ni kan, aku nak, jangan aku terbawa balik kan. Kita bukan nak ambil untuk kita, tapi kita ingat duit dah tu kita nak ambil kan, nak pergi ke tabung kan. Tapi takut terlupa, sebab kita kat jalan ambil, lepas tu nak pergi masjid, mungkin asar kan, dah masuk dalam beg duit, dah lupa. Belanja sedap je kan. Mengapa kita sampai takut macam tu? Pasal ada kehidupan di akhirat, besok kena tanya tu RM1 tu, sebab bukan duit kita. So clear Pak Din? Tak ada dah istilah semua agama itu sama. Agama ada satu saja, inna dina indallah Islam. Dan benda ni anak-anak kita kena jelas dan sebagainya, sebab banyak ucapan-ucapan yang mengelirukan dari dulu sampai sekarang. Konon nak jaga hati orang-orang yang berbeza agama. Ada cara yang lebih betul kan. Kita berterus terang, dan kalau dia perlukan penerangan, kita terang. Kita tidak menghina mereka, tapi ini keyakinan kita. Soal keyakinan tak ada kompromi, tuan-tuan. Soal keyakinan tak boleh kompromi. Nak jaga hati, cara kita menerangkan tu perlu berhikmah dan bijaksana, perlu berakhlak, tanpa menghina, tanpa mengkeji, tanpa mencaci. Tapi itu Islam ajar tu. Kalau kita nak tolak keagamaan atau kepercayaan agama mereka, caranya mesti berakhlak. Jangan tidak berakhlak. Tidak berakhlak tu yang jadi masalah sebenarnya. Bukan mempertahankan kebenaran itu yang menjadi masalah. Jadi masalah ialah kita tak tahu macam mana nak mempertahankan kebenaran. Baik tuan-tuan. Yang kedua, pendek je. Saya cadang pukul 7 kita habis. Boleh? 7 cukup. Saya sekarang ada beberapa urusan lain pula. Imam tahulah. Anak ada buka kedai makan, nak kena tolong dia awal. Baik. Okey. Lagi satu yang selalu orang sebut. Kita hidup ni dunia ndak, akhirat pun ndak. 50-50. Betul ke Mazir? 50-50. Mazir? 50-50. Faham tak? 50-50. Salah. Salah. Tapi selalu orang sebut kan, dunia ndak, akhirat pun ndak. 50-50. Bukan 50-50. Dia 100%. Dunia ni mesti diurus supaya ada nilai di akhirat. Ada nilai ibadah di akhirat. 100%. Tak boleh 50-50. Kalau konsep 50-50, dunia pun nak,
akhirat pun tak. Bermakna ada benda yang kita buat di dunia ni tak ada nilai ibadah di akhirat. Sedangkan sebagai seorang Islam, yang diajar dalam agama Islam ialah semua ni mesti dijadikan ibadah. Kan kita selalu sebut inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah ya. Semua mesti, kalau kerana Allah ada nilai ibadah lah. Mana ada pilihan? Tak ada pilihan kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Walaupun 4 perkataan tapi dah merangkumi semuanya. Sembayangku, sebab itu tiang agama kita. Ibadahku, semua aspek kehidupan mesti jadi ibadah. Hidupku, matiku hanya kerana Allah. Kita mati kerana kita nak jumpa Allah. Kita hidup pun kerana kita nak dapatkan kecintaan Allah. Tak ada lain-lain. Tak ada lain-lain. Ni pasal apa ni? Buat macam-macam ni. Sembahyang, puasa kerana nak dapatkan kecintaan Allah. Dan nak dapatkan kecintaan Allah mesti melalui cinta Rasul. Siapa tak cinta Rasul? Siapa nak cinta Rasul? Mesti cinta ulama. Siapa tak cinta ulama? Payah nak dapat cinta Rasul. Jangan action lah. Saya tidak perlukan alim ulama ni. Saya direct je boleh mencintai Rasulullah. Siapa nak ajar kita bagaimana nak mencintai Rasulullah? Siapa nak ajar? Kita main fikir-fikir je. Tak boleh. Ini agama, soal agama bukan main fikir-fikir. Dia ada mata rantai. Yang dia kata sanad kan. Jadi ulama dia tahu macam mana nak cinta Rasulullah. Rasulullah tahu macam mana nak cinta Allah. Jadi kita. Jadi tuan-tuan bukan 50-50. Ini lepas ni kalau kita dah faham begitu, semua kita buat, kita nak minum kita fikir ada nilai di akhirat tak? Kalau nak beri nilai di akhirat, minum dari segi zat minuman tu pun kita dah jaga. Ini halal ke haram? Habis tu ini hak orang ke hak aku? Kalau hak orang kena minta izin. Tiba saya nak basuh tangan saya. Contoh nak basuh tangan lah. Saya tengok, depan rumah Abang Aziz ada pipe. Aziz ni kawan aku. Saya pun buka pipe basuh. Beria. Haram. Haram tu. Walaupun kawan kita. Sempat ke nak minta halal tu? Belum tentu. Sebab mati dan datang on time. Mana kita tahu kita mati. Tak sempat sampai rumah. Jadi tuan-tuan, semua kita fikir, kita nak press motor, nak rem ke tidak, kita fikir, ini ada nilai akhirat ke tak? Kalau anak-anak kita yang rem motor tu dia fikir, ini ada nilai ibadah tak di akhirat? Dia tak rem tu. Mana ada nilai ibadah Aziz? Lalu depan rumah kita tengah hari, wang. Tak ada. Atau kita nak bawa kereta, ni jalan patut berapa kilometer per jam kelajuan? 30. Hari tu ada satu kereta. Dia daripada dia lalu jalan rumah saya tu, daripada corner rumah Zul tu. Saya tengok dia corner tu berlalu. Saya betul-betul berdiri kat rumah, depan rumah saya tu ada bumper dah. Saya dia sampai bumper tu dia slow down. Lepas daripada bumper tu, saya kata budak ni Allah. Kan? Budak orang Melaka kata, tapi dah tua sebenarnya. Orang Melaka ni sebut budak tapi dah tua. Saya kata, ya Allah. Dia rem juga. Tak, tapi kalau fikir akhirat, tak jadi tu. Betul. Kita nak marah kat orang. Kalau fikir akhirat, sempat kita tarik handbrake. Kita nak maki orang, nak carut orang. Saya duduk kat kedai tempat meniaga tu, ya Allah. Anak-anak muda kita main futsal tu. Ya Allah. Selang-seli perkataan tu dengan mencarut je, maki je. Dan masalah orang Melaka ni kadang dia bangga. Orang Melaka biasalah. Siapa? Aku orang Melaka juga. Lahir di Melaka pun. Jangan. Orang Melaka kena betulkan. Jangan berbangga dengan konon kita orang Melaka. Jadi bab mencarut tu biasalah. Tak betul tu. Tak betul tu. Ya Allah, budak-budak kita saya nak sebut pun malas kan. Dia main futsal, keluar satu perkataan. Keluar satu perkataan. Saya kira banyak perkataan tu keluar. Tapi kalau fikir akhirat, tak ada nilai tu. Ya, baik kita keluar perkataan-perkataan yang ada nilai pahala di sisi Allah.
Orang Melaka ni banyak perkataan dia. Hantu. Tahan lagi hantu tu kan. Banyak yang tak boleh tahan kita dengar. Jadi, contoh, kadang kita nak bergaduh suami isteri. Kalau fikir akhirat, boleh tarik embrek tu. Apalah makna kan. Lebih baik kita maafkan. Sebab memaafkan tu nilai dia di akhirat sangat besar. Bersabar tu nilai dia di akhirat. Tapi kalau kita tak fikir akhirat, memang nak dapat sabar tu payah. Payah nak dapat. Tapi bila fikir akhirat, insya-Allah cepat dapat sabar, cepat dapat ikhlas dengan kita. Ikhlas ni bila kita rasa kita buat tu pasal nak tunjuk kita pandai, nak tunjuk kita baik kan. Itu dah mencabar keikhlasan. Tapi bila kita ingat, esok kat akhirat tak ada nilai apa-apa aku kuliah ni. Ya Allah, sebab apa aku nak menunjuk aku hebat, aku pandai. Kita datang masjid, itu tiba-tiba kita, aku ni baik ni, jiran-jiran aku tak pergi lagi masjid waktu ni. Tapi bila kita pergi, kalau kat akhirat kalau macam ni tak ada nilai. Jadi tuan-tuan, konsep yang kita kena betulkan yang kedua ialah tak ada 50-50. Semuanya 100% yang kita urus kat dunia ni mesti ada nilai ibadah di sisi Allah bila kita berhadapan dengan Allah besok di akhirat. Jadi bagaimana? Niat kita kena betul balik. Cara kita melakukan perkara yang kita nak buat tu mesti perkara yang wajib, perkara yang sunat atau perkara yang harus. Nak jadi ibadah, yang haram kena tinggal, yang makruh kena tinggal. Cara kita buat walaupun yang wajib, tapi cara buat tak betul, semayang tu wajib. Cara semayang tu ikut suka kita, dengan tak ada tamak ninanya, dengan bacaan tak betulnya, tak ada nilai ibadah juga. Jadi kemudian yang keempat, kalau nak jadi ibadah, dia punya natijahnya, akhlak kita kena cek, bertambah baik atau tidak. Kalau kita dah beribadah, akhlak kita tak bertambah baik, akhlak kita dengan Allah tak bertambah baik, akhlak kita dengan manusia tak bertambah baik, bermakna tak ada nilai ibadah lagi. Dan akhirnya nak jadi ibadah, kita buat kenduri kahwin nak jadi ibadah, kita bercucuk tanam nak jadi ibadah, ni besok kita ada kebun komuniti kan. Ada kawan-kawan yang akan usahakan kebun komuniti kat belakang. Kalau nak jadi ibadah, jangan sampai tinggal fardu ain. Patut datang belajar, patut berhenti semayang. Benda-benda yang asas tu jangan ditinggalkan. Terutama kita ni cabaran, saya tak kata orang lah. Bila meniaga ni, cabarannya di antaranya solat. Betul? Jadi tugas saya memantau anak saya. Bila dekat Zuhur tu, lepas kita dah Zuhur, dah solat belum? Kan? Kejap lagi asar, remind lagi. Maghrib, remind lagi. Walaupun mereka dah dewasa. Sebab selagi kita hidup, itu tanggungjawab kita. Baik tuan-tuan. So, insyaAllah, saya kira cukup sangat tu. Jadi saya ulang, jangan sebut kata semua agama sama. Kalau kita sebagai seorang Islam beriman, agama tu satu saja. Lepas tu kalau kawan kita yang belum Islam tu, teranglah baik-baik pada dia. Itu tanggungjawab kita. Jangan hina mereka. Lepas kita dah terang baik, mereka tak boleh terima, itu soal hidayah. Soal taufik daripada Allah. Dan janganlah kata 50-50. 100%. First akhirah, then dunia. Jadi fikir akhirat, urus dunia. Fikir akhirat, urus dunia. Bukan fikir dunia, tak fikir akhirat. Nanti semuanya tu tak ada nilai di sisi Allah. Contoh, fikir dunia ni, tu makin kaya, duit tak sedekah kat orang. Kan? Orang fikir dunia tu loh, makin kaya. Bertanya, Wan, kau berapa dah dalam simpanan fixed deposit? Tahun lepas ada 100,000, tahun ni ada 200,000. Kau nak buat apa? Keluarkan. Kan? Itu sebab fikir dunia lah tu. Bertambah. Tapi kalau fikir akhirat, dia cari, dapat, keluar. Tahun ni untung 100,000. 100 buah surau baru dekat pendalaman Sabah, Sarawak. Hantar dekat Filipin. Itu baru betul. Tapi kalau fikir dunia ni kita nampak. Berapa kereta kau ada? Ada 10. Berapa 10 tu? Berapa rumah kau ada? Ada 10. Berapa tanah kau ada? Ada 100 ekar. Orang yang kalau fikir dunia ni akan bertambah. Tapi orang kalau urus dunia, fikir akhirat, dunia dia tak simpan.
Itu kita untuk cek diri kita. Siapa yang dunia dia simpan itu dah tersilap tu. Cari, jadi kaya. Jadi kaya tapi jangan simpan. Jangan simpan. Kalau tak fikir akhirat, pasti akan simpannya. Betul? Pasti akan simpan. Tapi kalau fikir akhirat, kita makin kaya tapi makin banyak yang kita laburkan. Jadi yang pemaaf, mudah-mudahan ada hikmahnya dan untuk panduan kehidupan khususnya untuk diri saya dan saya kongsikan dengan tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta